Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان. Alhamdulillah, sama-sama kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih kurniakan taufik hidayah kepada kita, boleh kita sama-sama untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadat, dalam bentuk kita serah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sambungnya di dalam surah Al-Baqarah, setelah mana disaksikan oleh Yahudi dan Nasrani bahawasanya tidak akan masuk syurga mana-mana kumpulan kecuali Yahudi dan Nasrani. Dua kumpulan ni dia dakwa kata ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Lalu itulah Allah Taala sebut bagaimana sikap Allah Taala, iaitu orang yang serah pada Allah, orang yang martabat ibadat dia sehingga muhsin, itu adalah orang yang akan dapat syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala sebut pula berkenaan dengan Yahudi dan Nasrani, hakikat sebenar sama-sama fak dia lagu mana. Allah Subhanahu wa taala firman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'. Maka berkatalah orang Yahudi ke atas orang Nasrani. Sebenarnya kita tengok ahli kitab dua fak dia ni, tapi mana tahu ketika mana kita tengok dakwa daripada orang Yahudi, dia kata laysatin nasara ala syai'. Orang Nasrani ni tidak ada gapo perkara dah. Zero mula-mula kata. Dan plesunya akidah dia Yahudi, yang mana pergi Uzair sebagai anak Allah Ta'ala, dia kata orang Nasrani ni yang pergi Nabi Isa sebagai anak Allah Ta'ala ala syai', tak ada gapo perkara dah alif ni. Allahu Akbar. Gapo yang tidak ada gapo perkara, laysat ala syai'in ni makna kata ai minal ladzinal haq minad dinil haq, daripada agama yang benar, dia kata. Jadi orang Yahudi dia yang kata yang mana orang Nasrani duduk pegang akidah, yang mana orang Nasrani duduk buat ibadat, yang mana orang Nasrani di dalam keadaan apa dia panggil, dia berasa kata Allah Ta'ala redha kepada fak dia, tetapi sebenarnya orang Yahudi kata tidak ada gapo daripada agama yang dibawa oleh orang Nasrani itu ala syai', akan kebenaran. Allahu Akbar. Lalu itulah wa qalatin nasara, saning Yahudi kata kepada Nasrani, hak ni pula orang Nasrani pun kata kepada orang Yahudi pula. Orang Yahudi kata, orang Nasrani kata lagu mana? Laisatil yahudu ala syai'. Tidak ada gapo perkara juga bagi orang Yahudi itu.
Orang Yahudi dakwa kata orang Nasrani tak kena. Orang Nasrani royak kata orang Yahudi tak kena. Sebab itu apabila kecek buku sama-sama royak kata tak kena ni, Allah Ta'ala royak ayat sebelum daripada ni lah. Kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Wak marilah burhan, wak marilah kenyataan, wak marilah dalil bukti kata demo tu kena. Kalau demo betul-betul kena ni kena wak mari bukti lah. Kena wak mari dalil lah. Barulah dipercayai oleh orang ramai. Sebab itu orang Yahudi yang kata orang Nasrani tak kena, orang Nasrani yang royak kata orang Yahudi tak kena, sama-sama selisih dua-dua ni. Sedekah Allah Ta'ala kata lagu mana? Wahum yatlunal kitab. Dan mereka itu adalah orang yang membaca kitab. Jadi sinilah tempat yang kita boleh nak mari kira, nak mari kecek kata Yahudi dengan Nasrani ni dia semata-mata baca je kitab. Bentuk beramal ni dia tak sih beramal dak kali. Bentuk orang panggil kata kitab yang mana benar royak bahawasanya Uzair bukan anak Allah, yang benar kata apa dia panggil Isa bukan anak Allah Ta'ala, dia tak sih pegang. Dia pegang orang mana? Hak yang apa dia panggil ditukar. Hak mana ditukarkan kepada perasaan dia tu, hak tu adalah kehendak dia. Jadi makna kata wahum yatlunal kitab, mereka ni hanya baca kitab saja, hakikat sebenarnya mereka tak reti kitab. Mereka tak membenarkan atas kitab kata sungguh yang kitab kata lagu ni kita kena beramal lagu ni. Tetapi mereka hanya baca sahaja kitab. Yatlunal kitab iaitu at-Taurat wal Injil, dua-dua kitab Taurat dan juga Injil. Jadi Yahudi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kitab dan Nasrani yang Allah Ta'ala beri kitab. Kalau kita tengok dalam kitab Taurat menyebutkan bahawasanya Nabi Musa adalah Nabiullah dan Nabi Isa adalah Nabiullah. Dua-dua orang ni adalah Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala orang Yahudi yang pergi kepada Nabi Musa, dia tak terima Nabi Isa. Dan juga orang Nasrani dalam kitab juga sebut bahawasanya Nabi Musa adalah kitab Allah dan Nabi Isa adalah Rasul Allah. Dua-dua ni adalah Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mari orang Nasrani dan juga orang Yahudi, kedua-duanya tak say kepada, tak percaya gi mari, bagi gi mari. Sebab itu Islam ni la nufarriqu baina ahadin minhum, amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah. Tu orang beriman, tu orang baca Quran, bukan orang baca Taurat, bukan orang baca Injil. Orang baca Taurat, orang baca Injil, dia kufur sama gi mari. Demo tak ada apa perkara kali baca Quran warok saja je kalau kita kecek mudah-mudah. Dan Yahudi kata pada Nasrani, sebab itu Islam ni dia tidak suruh kata gi mari. Islam tidak suruh celah gi mari. Kalau demo bawa dalil bukti kata demo betul, halah gi. Asal daripada mana? Kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Demo bawa mari bukti. Kalulah bukti tu tak kena, kalau bukti tak kena, kita boleh berlawan. Seperti mana Yahudi dan Nasrani. Yahudi dia raya kata Uzair ibnu anak Allah Ta'ala, kita lawan lah. Ayatlah mana tepat yang Uzair tu bukan anak Allah, yang mana pegangnya daripada orang Yahudi yang pegang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala anak. Ayatlah kau dia mana tepat tak kena, kerana kita pun ada bukti. Benar ni dia saja, benar dia tidak ada dua. Benar ni saja, hak kena tu saja. Sebab itu kita perlu royak. Sebab itu sama-sama Islam pun kalau ada bukti ni bukan suruh balas. Tak ada suruh balas, suruh royak, suruh sapa,
suruh wi tahu. Hai hok ni tak kena, berasal daripada surah 2, 3, 4, 5. Habis tu Allah Subhanahu Wa Taala yang mengajarkan kepada orang Yahudi dan orang Nasrani sebenarnya hakikat sebenarnya, dan mereka tu yatlunal kitab, baca kitab saja je, tapi hakikat sebenar mereka tidak beramal dengan kitab yang disebutkan. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuna mithla qaulihim. Dan demikian itulah berkata yang dikatakan oleh orang-orang yang sebelum daripada ni, daripada orang yang tidak mengetahui sebelum seperti perkataan mereka. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia rakyat Yahudi, dia rakyat Nasrani, dia mai rakyat pula Arab Mekah. Arab Mekah iaitu orang yang tidak berilmu, alladzina la ya'lamun, tidak mengetahui. Orang Arab Mekah ni dia tidak mengetahui perkataan seperti perkataan mereka, tetapi dia mari kecek juga. Dia mari ayat kata Nabi tak kena. Dia ayat kata Nabi SAW bawa benda baru. Tapi bukti yang Nabi bawa mari itu dia tak bawa mari daripada kitab Taurat Injil. Padahal walaupun Arab pada masa tu dinamakan asrul jahiliyah. Kita faham kalimah jahil ni tak? Jahil ni orang yang tak ada ilmu lah. Orang kita ni kalau sebut kata jahil ni, dia marah. Tapi diletakkan satu masa, satu apa dia panggil, satu kedudukan pada masa tu nama dia asrul jahiliyah. Ulama mari bicara apa tok fok dia jahiliyah. Kerana fok dia ni arti banyak perkara juga. Kerana ulama kata diletakkan nama kepada Arab Mekah pada masa tu asrul jahiliyah kerana tidak ada kitab. Tak ada kitab Taurat, tak ada kitab Injil nak mari membenarkan kepada fok dia. Tak ada. Taurat dan Injil dua-dua ni ditahrif, ditukar, apa dia panggil, benar yang ada dalam kitab tu tukar. Daripada akidah suruh pergi Allah Ta'ala satu, menduakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Daripada akidah yang suruh Allah Ta'ala satu, mentigakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu di dalam surah Al-Quranul Karim Allah Ta'ala ayat jelas, lam yakul, apa dia panggil, Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Kerana apa? Kerana nak mari membatalkan fak ni. Dan juga ahli Mekah sekalipun dia pegikan malaikat banatullah, anak tina Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Para malaikat tu adalah anak tina Allah. Malaikat Jibril anak tina Allah. Tu pegangan ahli Mekah. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala atakan Nabi SAW supaya apa? Supaya menyampaikan kebenaran. Sebab itu Quran ni dia tak sama dengan kitab Taurat Injil. Taurat Injil di segi baca tidak akan dapat pahala seperti mana Quran. Dan juga di segi perjanjian Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kitab Quran ni, Allah Ta'ala janji khas bahawasanya wa inna lanahnu al-hafizun. Sesungguhnya Allah Ta'ala sanggup jaga Quran. Quran tak boleh mana-mana orang sekalipun mari untuk nak tukar Quran, mari untuk nak beki Quran, tak boleh. Habis itu kita selalu dengar kan, ahli al-mu'arrikhin nak berpakadi daripada orang Yahudi dan Nasrani, dia ngaji Quran, dia ngaji tafsir Ibn Abbas, dia ngaji tafsir Ibn Kasir, dia ngaji tafsir Ibn Ashur, dia ngaji tafsir dia semua, dia ngaji Quran, dia ngaji tafsir, dia reti, dia faham lebih daripada orang Islam. Dia mari untuk meragukan Al-Quran. Wak mari bapa Quran guna kalimah ni, rana lagu ni, bapa lagu ni. Apabila dia wak mari bapa ni, kita tak tahu ni nak percaya sebab apa? Sebab kita tak tahu. Bapa tu Allah Ta'ala guna kalimah ni. Bapa mari dengan alif lam mim. Sedekah bahasa Arab sendiri tak kecil alif lam mim, tapi bapa tu awak mari. Padahal dia panggil i'jazul Quran. Ulama mari kita tulis kitab khas untuk i'jazul Quran. Benar yang maha secan dalam Quran termasuk daripada huruf al-muqatta'ah. Tapi mari orang Yahudi Nasrani al-mu'arrikhin mari untuk nak ngenak Quran, tanya orang Islam, bapa tu awak mari alif lam mim.
Sedekah 3 huruf dalam Quran tidak ada makna. Awak mari bukti apa tu awak mari. Orang Islam tak boleh jawab sebenarnya. Oh jolok kena gak dia mengata. Ayat mutasyabih yang ada dalam Quran. Kalau kita tengok ayat sebelum daripada ni Allah Subhanahu wa taala, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha." Ayat nasakh. Oh jadi Allah orang kumpulan Yahudi Nasrani dia kata Allah Taala ni terlupa. Allah Taala tukar, tak ingat. Jadi Allah Taala tak tahu hukum masa depan. Lagu mana boleh nasah Quran? Wah turun ayat ni, wah naik semula ayat ni. Wah naik semula. Jadi dia mari menuduhkan kepada Allah, Allah Taala tidak berilmu. Bapa? Kalau Allah Taala ilmu, kiblat pada so je. Ayat lepas pada ni tu akan kecek pula berkenaan dengan benda ni. Kerana apa? Kerana Yahudi Nasrani. Dan kalau kita tengok pada hari ni tempat yang satu yang pakak duduk dakwa. Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa pakak duduk dakwa. Hak ni hak dia, hak ni hak dia, hak ni hak kawan. Sebab itu mereka kata bapa tu hewi kepada orang Islam mula-mula Baitul Maqdis semaya. Lama-lama ni tukar kepada apa dia? Tukar kepada Masjidil Haram pula. Jadi Tuhan ni tukar juga. Arah pada haune-haune Tuhan pada so je, tapi boleh tukar juga Tuhan ni. Dia mari supaya sebenarnya dia tak percaya kepada Nabi. Dia tak say yang dibawa oleh Nabi. Tetapi apabila dia tak say situ, dia pergi siapa ke? Hak atas tu. Dia pergi siapa Quran tak pakai, dia pergi siapa ke Allah Taala. Lagu tu Allah Taala jenera ke, dia upuh segala-gala perkara kepada Allah. Sebab tu Allah Taala kata buruknya ni Yahudi dan Nasrani yang dia mengaku kata Allah Taala kasih dia, tapi sebenarnya dia cicik Allah Taala. Sebenarnya dia kata kelik pada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Dan sebab tu orang musyrikin pada masa tu bagi tu juga. Dan tak beza dengan orang Yahudi dan Nasrani. Dan mereka kata gi mari cela gi mari, dan musyrikin Mekah dia cela Nabi. Wak mari benar baru Nabi SAW. Padahal Nabi SAW dia jujur Nabi. Dia percaya pada Nabi. Dia tidak ada keraguan pada Nabi, kata Nabi orang jujur. Tetapi yang ada pada Nabi bawa perkara yang lebih baik. Nabi bawa agama yang tok nenek dia tak bawa. Nabi bawa apa dia panggil Quran yang mana nak masukkan ummah dalam syurga. Tapi manakala orang Arab pada masa tu dia duk main manik dia. Syair, baduto. Dah, dia berasa puas hati dah dengan kedudukan dia pada masa tu. Tapi tu apabila mari kitab Quran, dia menuduhkan kitab Quran, dia kata Quran lagu tu, dia kata Quran lagu ni, bapa lagu tu, bapa. Dia soalan banyak. Dah, lalu tu Allah Subhanahu wa taala apabila ada 3 kumpulan tadi, mana Allah Subhanahu wa taala kata Yahudi, yang kata fak dia kena, kata Nasrani tak kena. Nasrani kata kepada Yahudi tak kena. Yahudi Nasrani kata kepada Nabi tak kena. Lalu tu Allah Taala kata fallahu yahkumu bainahum, maka Allah Subhanahu wa taala lah yang menghukumkan di antara kamu bila masa yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun, pada hari kiamat terhadap apa yang mereka berselisih. Allahu akbar. Ni Allah Taala jawab kepada Yahudi Nasrani dan juga apa dia panggil Arab Mekah, bahawasanya perkara yang mereka ragu-ragu, perkara yang mereka ikhtilaf, mereka duk khilaf gi mari tu, kata dia pada masa dulu ni dia berasa kata puak apa dia panggil kabilah kebangsaan ni dia besar. Yahudi yang pergi kepada apa dia panggil yang mari daripada bangsa ni, dia berasa kata fok dia berdebel. Yang mari daripada bangsa ni fok dia berdebel. Yang mari kumpulan ni fok dia berdebel. Dia berasa lagu tu. Dan sampai tu apabila Allah Taala mari putuskan dengan agama, dia berasa tak puas hati lah. Nak tak pemimpin. Tak pemimpin nak tak lagu mana? Ambil lah Walid Al-Mughirah. Kalau tak Walid Al-Mughirah sebagai Nabi,
Sudah cerita Fok kawan nak berimej belaka kepada Walid Al-Mughirah. Apa? Dia kaya, dia pesong patuk, dia lebih hebat daripada Muhammad, dia orang kabilah yang tinggi. Situlah dia. Tapi pun Allah Subhanahu wa taala mari agama dengan putusan kepada bangsa, membawa kepada dia tak puas hatilah. Sebab itu Allah Taala kata, "Fallahu yahkumu bainakum." Hari ni tak usah kata gimana lah. Tak usah kata demo kena, tak usah kata demo kosong, tak usah kata agama demo batil. Allah Taala kata, Allah Subhanahu wa taala yang menghukumkan di antara kamu pada hari kiamat. Hari kiamat akan jelas. Hari kiamat orang panggil kata semua yang batil tidak ada sikit pun. Idza ja'al haqqu zahaqal batil. Dan apabila datang kebenaran, benar yang tidak benar dia habis. Dan sampai itu juga sunnah dengan tak sunnah, sunnah dengan bid'ah ni dia gulawai dua tu. Apabila sebut sunnah, lawan dia kagak bid'ah. Tapi apabila sebut sunnah ni, dia kena semua orang kawak belaka. Kerana apa? Kerana dia ada burhan, kerana dia ada bukti, kerana dia ada dalil. Bapa lagu ni ada dalil kan? Tapi apabila mari tak sunnah, mari benar yang direka oleh manusia, ai sofa kau kita kata. Tak apalah dulu orang tak boleh baca hadis. Orang ngaji Mekah, orang ngaji Mesir tak ada. Lah ni orang boleh baca. Oh, tak ada weh. Tengok masalah ni. Kau tak ada, kau tak ada. Apa? Kerana kebatilan ni dia rasa dia. Dia kau ilai nak wikaligu tu dia tak boleh juga. Bukan dia panggil tu dia kau ilai. Sampai tu begitu juga Quran. Quran ni dia kau maju. Tengok hari ni sekolah dia buka ke mana nak wilaku. Tahfiz sains. Tahfiz sains apa? Ambil Quran mari tak depan. Muka benar harga kan? Benar harga ni tak ada kena duk mari buat kepada tak depan orang laku pakai ngaji pakai semak. Lo ni orang ngaji tahfiz sains 15,000 satu term. Sanggup bayar. Kerana apa? Kerana barang yang membawa manusia pada syurga ni laku. Orang pakai no. Walaupun orang kata rajin go tu mahal, tapi lo ni tengok orang negeri Arab. Kalau kita tengok orang negeri Arab bomo sendiri tu sebelum nak belah dia baca Quran. Saya biasa jumpa Dr. Jamal, nama dia Dr. Jamal ni, dia daripada Mesir. Masuk kita pergi hospital Mustashfa Wiladah. Pergi jumpa dengan dia, duk kecek dengan dia. Dia tanya sistem orang nak jadi bomo negeri kita ke mana. Kita kata kena reti fisik, kena reti kemi, kena reti ciwak. Dia kata oh salah besar dia kata. Orang yang nak jadi bomo dia kata sebenarnya dia kena hafawi banyak. Kena ngapawi otak dia ni boleh terima hafal. Habis tu otak manusia ni hafal kau banyak, ngapa kau banyak, dia kau cidik. Haji bomo sendiri, bomo dia ayat kata kau ngapa, kau ingat, kau banyak, kau cidik. Lepas tu ada orang Kambuca seorang kan, dia ngapa patitin hari bulan kan, siapa kau 700 tahun lepas, tepat 12 tahun 1990 duduk hari ke apa? Dia hafal, dia boleh royak duduk hari Senin. Bulan yang ketiga ni nak yang kata hafal. Apabila dia ngapa banyak, sampai tu nak yang kata Dr. Jamal dia kata aku mana? Dia kata aku ni diterbiahkan oleh ibu bapa, dia kata semenjak daripada kecil hafal Quran. Tak ada tok ni, ayah aku tak ada tok mu kena jadi bomo dak. Ayah aku tok so mu kena ngapa 30 juzuk. Tak ngapa 30 juzuk makan rotan. Kita hari ni sebut rotan dah. Anak kita tak selesai belah dah. Umur sekolah lah ni tak boleh makan rotan. Guru rotan sikit, orang tua mari. Dia menak kan oi. Tanya dulu dah. Tapi nak kata Dr. Jamal dia kata aku ditadribkan untuk hafal Quran dengan rotan dia kata. Dia kata masa dia umur 12 tahun dia ingat Quran 30 juzuk.
Patulah baru dia tok kata aku kena pergi sini, kena pergi gini, kena pergi gini. Akhir sekali ingat Quran 30 juzuk. Kerana apa? Kerana ni kebenaran dia tahu. Jadi bomo boleh belah orang tapi tak kena kebenaran. Anggap kata kita cidik otak Tuhan pada kita yang lebih hebat tidak melalui Quran. Salah dia tahu. Kita kena klik kepada Quran kerana Quran adalah benar yang maha dia tahu. Allahu Akbar. Azab itu nak ayat bahawasanya Allah Ta'ala akan hukumkan di kalangan kamu pada hari kiamat dengan Quran. Habis itu Allah Ta'ala akan hukum dengan kebenaran Quran terhadap apa yang mereka berselisih. Atau tak kena, dia kata tak kena, mari Quran tak tengah. Bukan mari bangsa, bukan mari kehebatan, tapi mari Quran. Mari agama yang memutuskan demo adalah benar, demo tak benar. Kalau mereka benar adalah ahli syurga, kalau mereka tak benar adalah ahli neraka. Itulah di antaranya pada satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebut, dan juga lepas pada ni Allah Subhanahu wa taala sebut berkenaan dengan sekumpulan yang zalim yang melarikan untuk masjid Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan baca dengan izin Allah taala esok pagi. Wallahu taala alam bisawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.